Unilever Malaysia, Cik Jessica Barnabas, Ketua Bahagian Personal Care Guardian Malaysia, Cik Paul Kim Yin, Ketua Lifebuoy Global, warga pendidik dan pelajar-pelajar kemas yang dikasihi, para tetamu yang dihormati, rakan-rakan media, hadirin dan hadirat sekalian. Majlis mengalu-alukan kehadiran hadirin sekalian dan turut merakamkan ucapan terima kasih kerana sudi hadir bersama-sama ke Majlis Pelancaran Lifebuoy C untuk cuci tangan program Train the Trainers yang penuh bermakna ini. Nama saya Sean Steven, pengacara anda untuk pagi ini. Sebelum majlis ini bermula, saya ingin mengingatkan hadirin sekalian, sekiranya berlaku kecemasan atau insiden semasa majlis ini sedang berlangsung, hadirin sekalian diminta agar tidak panik dan menggunakan pintu keluar di sebelah kiri ataupun sebelah kanan anda di sini, ya. Dan seterusnya berkumpul di foyer yang terletak di hadapan bangunan ini. Selepas itu, staf bertugas akan memberi arahan yang selanjutnya. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini anda semua adalah sebahagian daripada acara yang istimewa ini dan kita sama-sama akan menyaksikan Majlis Pelancaran Lifebuoy C untuk cuci tangan program Train the Trainers dalam kerjasama dengan Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas dan Guardian Malaysia. Program ini bertujuan untuk memupuk tabiat mencuci tangan yang tepat di kalangan murid-murid kekal selamat, agar mereka kekal selamat dan bebas daripada ancaman kuman. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, program Train the Trainers disokong kempen Mari Lebih Sihat oleh Lifebuoy yang bertujuan memantapkan usaha mengubah dengan positif amalan mencuci tangan dalam kalangan rakyat Malaysia, selaras dengan Hari Cuci Tangan Sedunia ataupun Global Hand Washing Day pada 15 Oktober 2022 yang lalu. Chief Education Officer CEO Muda ataupun Little CEO juga dilantik di antara murid-murid Tabika Kemas untuk menyuntik mesej mengenai kepentingan menjaga kebersihan tangan dalam kalangan kanak-kanak melalui kaedah pembelajaran bersama rakan sebaya. Antara usaha-usaha yang lain telah dilaksanakan oleh Lifebuoy untuk menyampaikan mesej ini kepada murid-murid sekolah adalah seperti kempen School of Five. Dan tanpa melengahkan masa lagi, marilah kita mengalu-alukan Cik Lenny Chua, Ketua Bahagian Personal Care Thailand, Malaysia, Singapura dan Ketua Malaysia Unilever Malaysia untuk menyampaikan kata alu-aluan beliau. Dengan sekadar hormatnya, dipersilakan. Yang berusaha Tuan Asri bin Saleh, pengarah Kemas Wilayah, Cik Jessica Barnabas, Ketua Bahagian Personal Care Guardian Malaysia, Cik Paul Kim Yin, Peneraju Global Jenama Lifebuoy Unilever, warga pendidik dan pelajar Kemas yang dikasihi, tetamu-tetamu yang dihormati, rakan-rakan media, hadirin hadirat sekalian, selamat datang. Terlebih dahulu, saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada hadirin hadirat sekalian kerana sudi meluangkan masa untuk menghadiri Majlis Pelancaran C untuk cuci tangan atau H for hand washing, Train the Trainers. Seperti yang anda sedia maklum, Unilever melalui Lifebuoy Malaysia sentiasa sedaya upaya meningkatkan kesedaran umum mengenai amalan menjaga kebersihan bagi mengekang jangkitan yang boleh membawa maut. Justeru, saya berharap agar sesi ini akan dapat menawarkan perspektif yang berharga dalam usaha kami menyamaikan tabiat yang teknik membasuh tangan yang betul dalam kalangan kanak-kanak. Selaras dengan matlamat pembangunan mampan 2030 pertubuhan bangsa-bangsa bersatu, Lifebuoy komited untuk mendorong perubahan tingkah laku tabiat menjaga kebersihan tangan secara positif dalam kalangan kanak-kanak. Malah program yang dijalankan hari ini juga adalah selaras dengan usaha murni Hari Cuci Tangan Sedunia, iaitu Global Hand Washing Day pada 15 Oktober 2022.
yang didedikasikan untuk menerap amalan cuci tangan dengan sabun sebagai cara yang mudah dan efektif untuk mencegah jangkitan kuman. Usaha kami tidak akan terhenti di sini meskipun Hari Cuci Tangan Sedunia telah berlalu. Inisiatif Mari Lebih Sihat yang telah memasuki fasa kedua ini akan terus menekankan betapa pentingnya untuk memfokuskan kepada aspek pendidikan kebersihan tangan. Sehubungan itu, kami amat berbesar hati untuk bekerjasama dengan pihak kerajaan seperti Jabatan Kemajuan Masyarakat iaitu KEMAS, daripada Kementerian Pembangunan Luar Bandar dan Guardian, untuk meningkatkan kesedaran pelajar-pelajar prasekolah mengenai betapa pentingnya untuk menjaga kebersihan tangan diri dari semasa ke semasa. Terutamanya apabila kita sedang menghadapi ancaman penyakit berjangkit seperti hand, foot and mouth disease, penyakit tangan, kaki dan mulut, serta penyakit mirip influenza. Setakat 2020, program Lifebuoy telah memanfaatkan lebih daripada 530,000 kanak-kanak di seluruh Malaysia berumur 4 ke 9 tahun. Kami akan terus berusaha untuk menerapkan tingkah laku membasuh tangan dengan cara yang betul dalam kalangan 1 juta pelajar menjelang tahun 2025. Itu matlamat kami. Kami percaya dengan tindakan secara proaktif ini, justru kita perlu mengerakkan inisiatif berteraskan kerjasama semua pihak untuk menerapkan pendidikan berasaskan kebersihan tangan dalam kalangan pelajar, luar bandar dan juga orang asli. Pada waktu yang mencabar ini, mencuci tangan kekal sebagai langkah kritikal untuk menjaga kebersihan yang baik dan keselamatan antara satu sama lain. Bak kata pepatah, mencegah lebih baik daripada merawat. Lifebuoy memahami bahawa menyemai kanak-kanak perlu didedahkan kepada kefahaman tentang jangkitan kuman sejak awal lagi untuk memastikan tabiat menjaga kebersihan dari diri kekal seumur hidup kepada mereka. Dengan bekerjasama dengan KEMAS, kami ingin melengkapkan guru-guru dengan langkah-langkah menjaga kebersihan tangan yang betul untuk memperkasarkan amalan menjaga kebersihan dan kesihatan diri dalam kalangan pelajar. Kami percaya bahawa dengan adanya penerangan dan penyamaian kepentingan membangunkan tabiat menjaga kebersihan tangan sepanjang hayat dalam kalangan kanak-kanak adalah pendekatan terbaik untuk mencegah penularan penyakit berjangkit di sekolah. Sememangnya semangat dan komitmen warga pendidik yang ditunjukkan amat mengagumkan. Saya percaya bahawa guru-guru KEMAS yang mengambil bahagian dalam program C untuk cuci tangan ini, Train the Traders, secara proaktif akan menjadi contoh teladan yang baik kepada pelajar-pelajar. Bak kata pepatah, melentur bulu biarlah dari rebungnya. Begitulah yang dilakukan oleh guru-guru kepada seorang pelajar dalam menaburkan bakti dan jasa untuk menyemai amalan yang baik seperti tabiat mencuci tangan dengan betul dalam kalangan pelajar KEMAS. Sekali lagi, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan penghargaan saya kepada guru-guru KEMAS yang berusaha, yang ada bersama kami hari ini. Mari kita berikan tepukan gemuruh kepada mereka. Di samping itu, Lifebuoy juga telah mengimplementasikan inisiatif yang dikenali sebagai Little Chief Education Officer, CEO muda, di sekolah untuk membantu merealisasikan impak yang lebih besar. Matlamat utama inisiatif ini adalah untuk mengalalkan amalan cuci tangan dengan menggunakan sabun dalam kalangan pelajar. Inisiatif CEO muda ini memanfaatkan strategi pembelajaran bersama rakan sebaya, iaitu peer learning, kerana kami percaya kanak-kanak adalah lebih cenderung untuk mencontohi tingkah laku yang baik apabila dipengaruhi oleh rakan-rakan sebaya mereka. Tuan-tuan dan puan-puan, Lifebuoy merupakan jenama yang berikrar untuk menjaga kebersihan tangan. Justru saya berharap sumbangan cucian Lifebuoy kepada setiap prasekolah KEMAS dan sabun Lifebuoy untuk setiap murid dapat membantu golongan ini mengamalkan amalan murni dari sejak awal. Untuk melestarikan kesihatan dan kesejahteraan serta melindungi masyarakat daripada ancaman jangkitan kuman,
Kami juga bekerjasama dengan KOL sebagai salah satu langkah yang strategik untuk menyampaikan mesej berkaitan kebersihan tangan kepada masyarakat umum. Kami percaya bahawa kami boleh memberi impak yang luas untuk membendung penyakit berjangkit dengan menghubungkan komuniti melalui saluran muzik. Sebagai contoh, sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia, Lifebuoy Malaysia turut bekerjasama dengan penyanyi penulis lagu ZRV untuk menghasilkan lagu kebersihan tempatan. Lagu ini bertujuan untuk menyediakan pendidikan kebersihan yang paling inklusif di Malaysia. Lagu yang dihasilkan menampilkan gerak tarian yang menarik, pastinya akan memperkasakan kesedaran orang ramai untuk meningkatkan tahap kebersihan masing-masing. Dengan hanya 5 langkah yang mudah sahaja itu, scrub, squeeze, shimmy, stop and smile, and after draw a heart. It's a very simple dance step. Anda juga boleh menari dan memberi inspirasi kepada orang lain untuk menjamin kualiti kebersihan diri yang baik. Tuan-tuan dan puan-puan, jadi kita sedar akan kepentingan mencuci tangan dengan sabun untuk memastikan kita selamat daripada ancaman kuman dan bakteria. Dengan pembangunan produk baharu, Lifebuoy tetap komited untuk menjalankan inisiatif R&D dari semasa ke semasa bagi meningkatkan usaha kita dalam mencegah ancaman kuman. Oleh itu, produk baharu kami, Lifebuoy Fresh Coconut Water and Mint Antibacterial Body Wash dan juga Lifebuoy Lemon Fresh Antibacterial Hand Wash telah dilancarkan. Produk baru ini boleh didapati di store-store Guardian nationwide. Lanjutan itu, usaha dan komitmen berterusan mesti ditujukan ke arah memperkukuhkan kepentingan mencuci tangan dalam kalangan masyarakat, terutamanya mereka yang mudah terdedah dengan risiko jangkitan penyakit. Dalam konteks ini, Lifebuoy Malaysia akan terus memainkan peranan kami untuk menggalakkan orang ramai mencuci tangan menggunakan sabun dengan lebih kerap. Usaha ini akan menyokong penekanan kami terhadap pendidikan pembersihan tangan. Jadi, marilah kita bekerja sama dengan satu sama lain untuk menyemai tabiat mencuci tangan menggunakan sabun dalam kalangan generasi masa depan kita. Kerana mencuci tangan adalah salah satu langkah pencegahan utama terhadap penularan penyakit berjangkit. Sebelum saya mengakhiri ucapan saya di sini, saya ingin mengambil kesempatan ini juga untuk mengajak tuan-tuan dan puan-puan untuk menyaksikan klip video yang akan membantu anda memahami komitmen dan usaha Lifebuoy untuk menekankan aspek kebersihan tangan selaras dengan inisiatif C untuk cuci tangan. Kami di Lifebuoy berharap dengan menyapadukan inisiatif C untuk cuci tangan dan inisiatif CEO Muda yang akan menggalakkan penyebaran mesej kebersihan tangan kepada kanak-kanak dalam kurikulum sekolah. Sekian. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para pengacara majlis. Yang dihormati Saudari Leni Chua, Personal Care Malaysia, Singapore, Thailand, Lead and Head of Malaysia, Unilever Malaysia. Yang dihormati Saudari Jessica Barnabas, Personal Care Head of Department Guardian Malaysia, pegawai dan dari bahagian pendidikan kanak-kanak Kemas Ibu Pejabat dan juga Kemas Wilayah Persekutuan, barisan para pendidik yang ada di belakang, anak-anak tabika Kemas yang dikasihi dan rakan-rakan media yang hadir dalam majlis ini. Dan terlebih dahulu saya ingin menyampaikan salam dan terima kasih daripada Ketua Pengarah Kemas Malaysia Tuan Ahmad Kamal Idris Ahmad Bawi sebab tak dapat hadir pada sesi majlis pada pagi ini sebab sekarang ni pun tengah sibuk berada di Sarawak. Jadi beliau menyampaikan salam dan terima kasih kepada semua, terutama kepada Lifebuoy atas penganjuran majlis pada pagi ini. Jadi saya bacakan teks daripada beliau lah. Terlebih dahulu saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Unilever Malaysia dan semua pihak yang telah bertukus lumus menjayakan majlis pelancaran Lifebuoy C untuk cuci tangan, program train the trainers
Saya juga ingin menyampaikan kesempatan ini untuk mengalu-alukan kehadiran semua atas kesudian untuk menghadiri majlis ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, membudayakan amalan kebersihan bermakna kita sentiasa mengambil berat aspek kebersihan dan memberi keutamaan kepada penjagaan kebersihan. Kementerian Pembangunan Bawah Bandar melalui Jabatan Kemajuan Masyarakat senantiasa mengambil serius terhadap aspek kebersihan diri dalam kalangan pelajar taska dan juga tabika kemas. Amalan penjagaan kebersihan secara menyeluruh amat penting dalam mencapai perkembangan kanak-kanak yang sempurna dari segi fizikal, mental serta rohani. Selain itu, penjagaan kebersihan dapat menjamin kesihatan diri daripada diserang pelbagai penyakit berjangkit. Sememangnya amalan kebersihan diri dan persekitaran boleh dipupuk sejak kecil lagi. Sebagai itu, Kemas pada tahun 2018 telah mengeluarkan garis panduan amalan kebersihan di tabika Kemas. Garis panduan ini menjadi amalan panduan kepada pendidik dan pembantu dalam membimbing anak-anak tabika untuk menjadi lebih berdikari dalam melaksanakan rutin harian serta mempraktikkan langkah-langkah penjagaan kebersihan secara menyeluruh dalam kehidupan seharian. Selain itu, ia bagi menjadikan persekitaran tabika lebih bersih, selesa dan kondusif sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran dijalankan. Tuan-tuan dan puan-puan, kerjasama yang dijalankan antara Kemas dan Lifebuoy serta kajian ini dilihat sangat bertepatan dengan keperluan masa kini setelah dunia diuji dengan wabak COVID-19 dan turut terkesan di negara kita. Ia menjadikan aspek kebersihan dan keselamatan semakin ditekankan. Kemas berterima kasih kepada Liga Malaysia kerana memilih Kemas untuk melaksanakan program amalan kebersihan, iaitu kempen mencuci tangan dengan kerap dan betul di kalangan rakyat Malaysia. Seterusnya memilih tabika dan taska Kemas untuk menyumbang sebanyak 163,000 buku sabun Lifebuoy, 163,000 buku aktiviti program mentor tangan bersih untuk kanak-kanak tabika dan taska, serta 9,000 sabun tangan cecair untuk tabika Kemas saja dan 6,048 tisu basah antibakteria daripada Guardian. Saya mengambil kesempatan di sini untuk mengucapkan terima kasih kepada Adli Malaysia yang mengadakan majlis pada hari ini, seterusnya melaksanakan program Lifebuoy untuk cuci tangan, program Train the Trainers kepada guru-guru atau pendidik Kemas tentang kempen kerap mencuci tangan. Kempen ini akan merancangkan lagi amalan menjaga kebersihan, seterusnya menjadi contoh teladan yang baik kepada pelajar-pelajar tentang amalan kerap membasuh tangan yang betul. Saya optimis bahawa para pendidik taska dan tabika Kemas menjalani kursus-kursus ditawarkan oleh Lifebuoy Malaysia akan dapat membimbing kanak-kanak mengenai kepentingan kebersihan diri dan cara mencuci tangan dengan lebih efektif, di samping menggalakkan tabiat mencuci tangan dalam kalangan kanak-kanak sejak kecil lagi. Pendidikan adalah pemangkin kepada pembinaan negara dan bangsa. Oleh itu, saya amat terharu dengan usaha yang ditaburkan oleh guru-guru di Kemas bagi membentuk akhlak murni dalam kalangan pelajar Malaysia. Komitmen anda amat luar biasa bagi memastikan anak-anak kita menerima pendidikan dalam keadaan selamat dan kondusif. Diharapkan agar nilai-nilai mementingkan aspek kebersihan yang telah ditanamkan terus dipupuk dalam anak-anak ini untuk seumur hidup. Ketahuilah, pihak jabatan amat menghargai sumbangan dan pengorbanan guru-guru Kemas, dan di sini ingin mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih atas komitmen padu anda, ibarat genggam bara api biar sampai jadi padang. Pihak jabatan menyeru agar semua guru Kemas untuk terus memberikan perkhidmatan yang terbaik dalam melonjakkan ilmu pendidikan dan aspek keselamatan pelajar di Kemas. Syabas dan tahniah. Tuan-tuan dan perempuan, bukan saja sumbangan produk oleh Lifebuoy dan Guardian Malaysia kepada Kemas juga akan membantu kita untuk membentuk minda kelas pertama cintakan kebersihan diri dalam kalangan pelajar. Malah program ini bertujuan mendidik murid-murid sekolah mengenai manfaat kebersihan tangan dan kebersihan, sekaligus membantu mencegah penyebaran kuman yang melanda di seluruh dunia. Kesedaran ini amat mustahak kepada pelajar kerana pendekatan ini merupakan langkah
tepat bagi membantu mereka mencegah penyebaran kuman, terutamanya apabila kita bersedia untuk menjalani kehidupan dalam fasa endemik. Hal ini dikatakan demikian kerana tangan merupakan salah satu medium yang ketara untuk menyebarkan kuman antara satu sama lain. Harus diingat bahawa pada permulaannya tangan kita mungkin kelihatan bersih, tapi ia tidak bermaksud bahawa tangan kita adalah bebas daripada ancaman mikroorganisme yang berbahaya. Dengan program sebegini, saya yakin Menerusi Lifebuoy Malaysia dapat membantu menggalakkan kanak-kanak tabika kita untuk mempraktikkan kaedah membasuh tangan dengan betul. Malah mereka juga akan didedahkan dengan kesedaran bahawa membasuh tangan dengan sabun dan air merupakan cara efisien untuk menyingkirkan kotoran, bakteria atau kuman daripada permukaan kulit. Sekali lagi, saya bagi pihak Jabatan Kewanjaran Masyarakat ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam menjayakan majlis yang bermakna ini. Sebelum saya mengakhiri ucapan saya, ingin tegaskan bahawa kerjasama antara kerajaan dan pihak swasta sebegini adalah amat diperlukan untuk sama-sama kita mendidik dan melahirkan generasi yang lebih sihat dan sejahtera sepanjang hayat. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adakah kita mengamalkan tabiat mencuci tangan yang baik? Okey, dan untuk itu, untuk membantu kita kembali ke asas, majlis ingin menjemput Dr. Mala Santi untuk berkongsi mengenai pentingnya kerap cuci tangan dengan teknik yang betul. Bab kata pepatah, mendengar aku lupa, melihat aku ingat. Jadi Dr. Mala juga akan menunjukkan langkah-langkah tepat untuk pencucian tangan. Dan itulah sebabnya kita ada Siki di hadapan sini untuk menunjukkan teknik-teknik dan juga langkah-langkah untuk mencuci tangan dengan betul dan baik. Dan itu, marilah kita bersama-sama menjemput Dr. Mala ke pentas. Dipersilakan. Selamat pagi everybody, selamat pagi Malaysia. Okay, selamat pagi merah kepada semua. Alright, thank you so much Pengerusi Majlis yang berbahagia, semua tetamu hormat, warga Kemas dan tetamu yang lain. Saya pun anak Kemas sebenarnya. Saya dulu belajar di Tadika Kemas di Taman Tas Kuantan. Tahun 1988-89 lah saya rasa. Jangan kira umur saya. Alright. Okay, so hari ni kita nak bercakap tentang tangan. Kenapa bila kita bercakap tentang penyakit berjangkit, kita bercakap tentang COVID, kita bercakap tentang influenza, tetapi kita bercakap tentang tangan. Walhal penyakit berjangkit ni masuk kat hidung, masuk dekat paru-paru, pernah tak terfikir? Sebab tangan adalah laluan yang paling penting untuk kuman daripada permukaan, daripada tempat lain masuk ke dalam tubuh kita. Macam mana? Kita sentuh tombol pintu, kita sentuh suis lampu, lepas tu kita buat apa? Kita tak sanitize tangan, kita tak cuci tangan, kita sentuh muka kita. Jadi kuman yang dekat tombol pintu tadi kita bawa dia pergi dekat hidung, kita bawa dia pergi dekat mulut, kita bawa dia pergi dekat lapisan mukosa di mata, dan kita bawa jangkitan ataupun penyakit itu ke dalam tubuh kita. Maka walaupun kuman tu berada di tombol pintu, walaupun kuman tu berada di permukaan meja, kita dah sentuh, kuman tu dah bertenggek dekat tangan kita. Kalau kita dah singkirkan dia daripada tangan kita, kita dah cuci, bersih-bersih, kita dah buang, lepas tu kita pegang muka kita, jangkitan tak boleh berlaku. Bayangkan kalau kita boleh nampak COVID dia, kita pegang dia, lepas tu kita boleh hai-hai dekat dia, it cannot cause us disease sebab kita dah cuci, kita dah buang. So that is why hand wash, hand hygiene sangat-sangat penting. Sebab kalau kita dah cuci tangan, kita dah bersihkan tangan, kita tak perlu risau untuk jangkitan masuk ke dalam tubuh. Alright. So, kajian mengatakan bahawa kuman terutamanya COVID, kalau pada permukaan cardboard, dia boleh stay hampir 24 jam. Kalau pada permukaan seperti tombol pintu, gangsa atau perak, kuman boleh stay lebih kurang 2-3 hari up to 1 week. So walaupun kadang-kadang kita tak berjumpa dengan pesakit yang mempunyai jangkitan tu, sebab kita pegang permukaan tu, kita dah tersentuh kuman tu pada tangan kita. Dan berapa lama agaknya kuman boleh stay dekat tapak tangan kita ataupun kulit kita? Agak-agaknya lah berapa lama? Tahu. Okay. Kuman itu akan bertenggek di kulit kita selagi kita tak cuci dan singkirkan dia daripada kulit kita.
So kalau 3 hari lah tak cuci tangan, 3 hari lah duduk kat tangan kita. Kalau seminggu lah kalau kita tak cuci tangan. Dan itulah kepentingan kebersihan cuci tangan. But ramai yang rasa saya dah cuci dah doktor, saya dah buang dah, tapi kenapa masih dapat jangkitan? Persoalannya, adakah kita menggunakan langkah-langkah mencuci tangan yang betul? So ada berapa langkah cuci tangan yang betul? Cuba teka. 2, 5, 7. Ada 7 wonders of the world, 7 warna pelangi. Maka ada 7 langkah wonderful untuk kita mencuci tangan dengan betul. Ada beberapa kesalahan yang kita selalu buat. Kita termasuk saya lah, all over. So pagi ni kita nak belajar sebenarnya. We want to do the right thing. So ada beberapa perkara yang kita selalu tersilap, tertinggal apabila kita cuci tangan. Yang pertama, kesalahan yang paling kerap berlaku, rushing. Sebab bangun lambat, traffic jam, so kita rush. Maka kita cuci dengan cepat, kurang teliti, kurang cermat. Kita tertinggal kawasan-kawasan tersorok dekat tangan dan jari kita ni. Ada kawasan tersorok tau kat tangan kita ni. Terutamanya di bawah kuku. Zaman-zaman semua orang pakai inai. Alright. Yang kesalahan kedua yang sering kita buat adalah biarkan tangan basah selepas kita cuci tangan. Jadi kita dah cuci bersih-bersih, dah buang semua kuman, virus, minyak. Lepas tu kita biar basah, dah kita tersentuh, bertengik balik kuman. Dan kesalahan ketiga yang paling selalu dibuat, paling salah untuk dibuat, paling kerap dibuat adalah tidak menggunakan sabun. That is the most common mistake. Sebab kita rasa, alah tangan saya bersih lah doktor, saya bilas pun dah cukup dah, tak perlu gunakan sabun. So itu adalah kesalahan yang paling kerap dibuat. Jadi hari ni saya nak tunjuk magic sedikit, nak tunjukkan betul ke tangan kita yang bersih ni begitu bersih. So let's join me. Saya nak tunjukkan sedikit demonstrasi cuci tangan. Tapi sebelum tu, izinkan saya untuk tunjukkan sedikit magic. Saya ada alat magic. Alright, I would like to call upon the VIPs untuk join saya dalam demonstrasi. Kita nak tunjukkan glow germ dan juga cuci tangan. Okay, let's join us dekat sini. Okay, first and foremost, bayangkan ini adalah kuman. Nampak lagi ke Dr. Mala? Okay, so bayangkan ini adalah kuman. Okay, so saya letak dekat atas tangan ni. Okay, she's has that. Okay, so saya sapu. This is kuman Saya sapu. Okay, tak nampak dah. Bersih. Saya tambah kuman Tambah kuman sikit lah. Bayangkan disclosure ni dia represent kuman ataupun kotoran. Saya dah sapu. So apa saya buat adalah saya cuci dengan air. Banyak air saya cuci. Saya cuci. Okay. Lepas tu saya lap. Rasa macam dah bersih kan? Sebab ada kuman tu dah tak nampak dan saya dah cuci dengan air. Masih boleh nampak kuman. Masih ada molekul kuman. Sebab air sahaja tidak boleh menyingkirkan kuman. Tengok. Everybody's hand walaupun kita dah bilas dengan air, begitu banyak air bersih, masih ada kuman. Ini yang kita nak cuba cakapkan. Sebab sabun ni dia mempunyai ikatan molekul. Okey, so sekarang kita nak buat teknik yang betul. Cuci tangan berapa langkah? 7 langkah. Alright, so yang pertama, langkah pertama sekali, apa dia? Cuci tangan dengan air dan sabun yang cukup. So, okey, sabun, air, cuci Okey. Langkah kedua, apa dia? Gosok tapak tangan. Okey, gosok tapak tangan. Okey, langkah kedua tapak tangan ni lah tempat yang paling banyak kuman bertenggek. Langkah ketiga. Okey, ni paling penting. Ni selalu kita tinggal. Cuci setiap jari, terutamanya yang
Mala cakap tadi. Ya, di hospital kalau tak buat macam ni kena bebel dengan nurses. Okey? And langkah keempat, okey, kuku buat macam ni dekat tapak tangan. Macam nak makan nasi lemak. Kuku macam ni dekat tengah tapak tangan, dua-dua belah. Ni adalah untuk kita buang kuman dekat hujung kuku dan juga dekat hujung tapak tangan ni. Langkah kelima, kita buat slowly Okey, gosok belakang tangan dan jari dia macam ni. Sorry lah, ketinggian saya agak comel Okey, gosok belakang tapak tangan. Lepas kuku tadi, belakang tapak tangan. Keenam, gosok seluruh bahagian tangan sampai dekat pergelangan tangan ni. Sampai dekat pergelangan tangan ni Sebab sometimes ada kuman dekat sini juga. So dia kena bawah sini, bawah your knuckle ni. Alright, sampai bawah sini. Dah habis ke? Dah 6 habis dah? Belum. Ada step nombor 7 yang terakhir sekali, iaitu alright, dah habis dah semua. Cuci tangan balik dengan air secukupnya. Alirkan daripada atas ke bawah. Jangan terbalik. Daripada atas ke bawah, daripada atas ke bawah, agar semua kuman itu turun dan dialirkan dengan air yang bersih. Gosok balik. So barulah bersih. Dr. Mala, kita juga ingin ingatkan kepada VIP kita, untuk tetamu kehormat kita, untuk cuci betul-betul kerana glow germ tersebut mungkin akan masih melekat pada tangan apabila kita menggunakan UV light. Jadi kepada tetamu kehormat kita, pastikan anda betul-betul gosok dan bersihkan tangan anda supaya glow germ tersebut tidak akan kelihatan apabila kita menggunakan lampu UV. Okey, jom kita test sekarang. Okey, test pertama lulus A+. Tak ada kuman. Okey. Test kedua, exam kedua je takut sikit, dia meletak sikit. Okey, A++, guys. Tak ada. Alright, and okay. And come, let's check yours. Okay. Alright. Macam mana ni agaknya? Saya tengok dengan dekat Oh, A++++, dia kata. Alright. Nah, last kali yang saya lah Okay, let's see mine. Alright, tak ada tangan ni tadi. Okay, 0. So, tak ada. So, that is why kelebihan sabun. Thank you so much VIPs for joining me and us for the hand wash demonstration. Ironinya, kalau kita guna sabun memang kuman lebih mudah dialirkan, because sabun secara kimianya dia adalah satu molekul yang mempunyai kepala dan juga ekor. So sabun ni dia akan ikat air dan juga kuman dan dia akan alirkan. Tanpa ikatan sabun susah ataupun agak mustahil untuk singkirkan kuman ataupun virus. Alright, so sabun sangat-sangat penting. Kalau tak ada sabun, gunakan hand sanitizer dengan sekurang-kurangnya 60% alkohol. Baru kuman akan mati dengan 60% alkohol tu, dan kita boleh singkirkannya daripada permukaan tangan kita. Alright, so ingat ada berapa langkah cuci tangan yang betul? 7. Alright, thank you kepada semua warga Kemas, dan saya minta tolong kepada semua guru-guru Kemas untuk bagikan ilmu ini kepada anak-anak Kemas seperti saya, sebab sangat-sangat membantu untuk kurangkan burden di hospital bila you all kurangkan influenza, salmonella, shigella, covid, all the kuman boleh disingkirkan dengan teknik cuci tangan yang betul. So thank you so much, and I give back the floor to Sean, and see you all again after this. Terima kasih Dr. Mala dan juga kepada tetamu-tetamu kehormat kita yang begitu sporting sampai cuci tangan kat depan kita. Terima kasih Dr. Mala. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, dengan adanya demonstrasi dan penjelasan yang teliti, semua hadirin di majlis ini juga telah mempelajari formula pencucian tangan berlandaskan 7 langkah. Everyone can hear my voice? Okay, are you ready? Ready? Okay. 3, 2, 1. Cuci tangan dengan sabun.
Mari lebih sehat dengan cuci tangan dengan Lifebuoy. Mari lebih sehat Malaysia, ceria dan riang Lifebuoy. Oh, lagu tu! You guys are so good. Bagus juga ikut sekali kan? Bangga lah dengan cikgu kemas ni. Okey. Jadi Leila dan Hosiani masih kerana bersama kita pada hari ini. Mungkin boleh tak kita cakap sikit pasal konsep kepada lagu dan juga tarian yang kita ada di sini? So, as all of you dah dengar tadi, lagu ni sangat-sangat catchy. Tarian dia pun sangat senang. Saya sebenarnya tak boleh menari. Jadi tadi nampaklah macam kelakar sikit, tapi sebab ada cikgu-cikgu dekat belakang sana yang menari bersama saya nampaklah sikit confident tu. Lagu ni sebenarnya dia nak cuba reach out to more people out there through music. Sebab music kan kita boleh buat, kita boleh reach out. Tak kisah apa bahasa pun kita boleh reach out to people. Betul. So lagu ni untuk Leila suka sangat. Ya, betul. Dan saya tahu disebabkan ini ia lagu catchy, mestilah ada tarian kan? Ya. Dan disebabkan sekarang TikTok, semua orang ada TikTok kan? Ada tak? Siapa tak ada TikTok? Semua ada kan? So dengan TikTok ni, rasanya boleh tak kita reach out to even more? Yes, lagi banyak orang. Because TikTok app is very famous in Malaysia kan, especially for the youngsters. And saya sendiri pun ada TikTok, but I never dance. But for Lifebuoy, I dance for Lifebuoy. Wow. Jadi dengan mesej yang Lifebuoy ingin sampaikan dengan TikTok dan juga tarian dan juga lagu ini, memang kita boleh menerapkan semangat cuci tangan dengan cara yang betul dan juga yang baik. Jadi saya dengar macam anda sebutkan tadi kan, kita akan nyanyi lagu ni dan juga berdansa ataupun menari. Betul. Mungkin Leila dan juga Hosiani boleh tunjukkan sedikit step by step bagaimana untuk kita menari sambil anda yang menyanyi lah. Boleh tak tunjuk step by step? Sebab saya pun sebenarnya nak belajar nampak macam tu sebenarnya. Dia dah practice dah dekat TV stage tadi. Saya cuba untuk praktis, tapi malangnya mungkin gagal sikit. Tapi dengan panduan daripada Leila dan Hosiani, mungkin kita boleh belajar sama-sama. Boleh tak tuan-tuan dan puan-puan? Kita buat sama-sama. Okey. Ni tablet ni saya letak kat bawah. Ni dah serius dah. Okey, macam mana? Apakah langkah yang pertama? Atau kita ikut ayat kan? Kita ikut ayat kan? Okey. First ayat. Cuci tangan dengan sabun bersentuh sanitasi. Senang je. Macam mana kita cuci tangan? Kiri, kanan. Kiri, kanan. Okey, next step. Bersentuh sanitasi. Semua kita. Bersentuh sanitasi. Boleh? Yes. And then the next part is cuci badan dengan sabun, balik rumah terus mandi. Itu semua senyap. Okey, semua tangkap tak? Tangkap. Dapat Mungkin tangkap ada yang tak? tak dapat tangkap. Kita Contohnya saya. buat part ni je sama-sama, boleh? Okey. 3, 2, 1. Cuci tangan dengan sabun bersentuh sanitasi. Cuci badan dengan sabun, balik rumah terus mandi. Tengok. Boleh? One more. Siap berdiri? Boleh je? Siap berdiri? Okey, boleh. One more time. 1, 2, 3. Cuci tangan dengan sabun bersentuh sanitasi. Cuci badan dengan sabun, balik rumah terus mandi. Okey, itu baru rangkap pertama. Itu rangkap pertama dah penat dah. Dah penat dah? Apa kita ada Rangkap kedua pula. Okey, baik. Macam mana tu? Okay, chorus part is mari lebih sehat Malaysia, cuci tangan dengan Lifebuoy. Boleh? Mari lebih sehat Malaysia, ceria dan real life. Tarik, boy. Dapat tak cikgu-cikgu? Dapat. Kita try chorus bawah ni sama-sama Boleh. 3, 2, 1. Mari lebih sehat Malaysia, cuci tangan dengan Lifebuoy. Mari lebih sehat Malaysia, ceria dan riang Lifebuoy. Okey, kita buat lagi sekali tanpa muzik dulu. Daripada permulaan sehingga penghujung. Okay. Boleh? You try one more time. Okay. Boleh ya? Okey, jom kita buat sama-sama. 1, 2, 3, go. Cuci tangan
kita boleh campur aduk sikit dan juga dinyanyikan menggunakan logat ataupun bahasa yang lain. Betul. Sebab kat Malaysia ni ada berapa banyak bahasa yang kita gunakan? Yes, because in Malaysia we have more than 130 bahasa. 130 lebih daripada kan? Ya. Ya, so okay, kita bagi pilihan kepada anda semua, kepada Hosiani dan juga Leila. Anda nak pilih bahasa apa untuk nyanyikan lagu ni? Awesome. Awesome. Okay, you pilih dulu. Me, I sing in Kadazan Dusun. Kadazan Dusun? Yes. Okay, wow. Leila pula bahasa apa? Rahsia. Nanti Rahsia. pasal lagu kita nyanyi. Oh, okay. Alright, tak apa. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, adakah anda sedia? Masa dia nyanyi dalam bahasa yang berlainan, kita sama-sama menari. Kita cubalah, okay? Hosiani dan juga Leila, sedia? Ready. Okay, ready. Music in 3, 2, 1. Kita buat lagi sekali boleh? Boleh sekali. Boleh, lagi sekali. You nak nyanyi sekali dah? Ni ada. Kalau saya nyanyi, dia akan salji dekat dalam ni. Oh. Tapi kita bagi expert yang nyanyi, kita buat lagi sekali boleh tak? Boleh ya? Mari lebih sihat. Jangan asyik nyanyi salah kita. Mari lebih sihat. Mari lebih sihat. Mari lebih sihat. Kita lebih sihat. Okey ya, jom 3, 2, 1. Okey, jadi dengan ini kita dapatlah memupuk semangat mencuci tangan ataupun dengan teknik dan cara yang baik dan betul. Okey, terima kasih kepada Hosiani dan Leila atas persembahan tadi. Dan sekarang kita mempunyai persembahan yang sangat istimewa dari pihak Kemas. Adik-adik dari Kemas telah bertungkus lumus melatih versi lagu Mari Lebih Sihat